أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah pada malam 25 Jamadil Tsani. Jamadil awal 25 Jamadil awal 1443 Hijrah ini dapat kita berkumpul dan meneruskan pembacaan daripada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Pada pengajian lepas kita sudah membacakan bab berkenaan dengan basatul thawbi 'ala al-qabri 'inda dafni, iaitu bab sunnah dalam kita melebarkan ataupun memayungkan dengan kain apabila kita mengebumikan jenazah. Ya. Walaupun begitu, mengikut pada situasi semasa, sunnah ini sudah tidak dilaksanakanlah. Mungkin di atas beberapa faktor logistik dan sebagainya. Walaupun begitu, begitulah sebagaimana kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahawa satrul mar'ah 'inda dzalik akidun min satrir rajul. Ya. Kalaulah jenazah itu jenazah wanita, lebih utama untuk ditutupkan dengan kain apabila dikebumikan berbanding dengan jemaah lelaki. Walaupun begitu, illahnya, sebab disunatkan untuk menutup dengan kain ini adalah kita sudah memberitahu, ialah tentang menutup keaiban jenazah itu sendiri. Itu paling utamalah. Ya. Walaupun pada keadaan sekarang ini kita tidak menutup je dengan kain sekalipun, tapi sekurang-kurangnya kita tidaklah dalam bahasa sekarang tidak memviralkan, tidak menyebarluaskan kalaulah ada berlaku yang tidak baik kepada jenazah tersebut semasa dalam proses pengkebumian. Kerana boleh berlaku, boleh jadi. Mungkin ada juga pernah berlaku yang kita nampak sendiri apabila nak dikebumikan jenazah tersebut, orang cakap apa, keadaan tak hujan, keadaan tak ada apa-apa, tapi liang lahatnya itu berair, maksudnya keluar air je. Dikorek tempat lain pun ada air, padahal tak ada hujan, tak ada apa pun. Itu pun boleh berlaku. Dan mungkin ada yang betul-betul nampak ular ataupun binatang-binatang yang ganas seperti kalajengking dan sebagainya. Harimau tak ada laku. Maksudnya binatang-binatang yang cakap apa, dahsyat lah. Seperti mana kita sendiri tak dapat nak menguruskan jenazah tu, sebaiknya masuk ke dalam liang lahat dengan baik. Mungkin boleh berlaku perkara-perkara seperti itu. Walau apa pun berlaku semasa dalam proses pengkebumian jenazah, yang kalau baiklah, maknanya benda tu berjalan dengan baik prosesnya, tak ada apa-apa gangguan, maksudnya boleh dimasukkan dalam liang lahat, boleh dibukakan ikatan di kepalanya, dihadapkan ke kiblat, mana tak ada apa-apa masalah. Itu lebih
alhamdulillah lah, maksudnya seperti yang dirancang dan seperti yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berlaku keadaan-keadaan di luar jangka, maka mereka yang menguruskan jenazah tersebutlah seperti dinyatakan bahawa perlu lebih amanah ya dalam menutup keaiban jenazah tersebut. Dan kita orang yang hadir dalam proses pengkebumian jenazah, kalau terzahir ternampak perkara tersebut, cukuplah dengan sekadar kita beristighfar. Pertama, kita istighfar atas diri kita. Ya, mungkin benda tu dizahirkan untuk kita nampak. Kenapa bukan orang lain? Kenapa waktu itu Allah tunjukkan kepada kita bukan pada waktu lain? Ya, maksudnya petanda itu adalah untuk kita sendiri. Maka kita yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mohon pengampunan untuk jenazah tersebut. Ya, dengan doa yang biasa kita baca, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cukup, itu doa yang paling ringkas. Doa yang kita doakan kepada jenazah tersebut. Ya Allah, ampunkanlah dosanya, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah. Ya, cukup itu. Kalau nak tambah pun tambahlah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Yang kita biasa baca itulah. Kan? Janganlah pula bila kita nampak je benda-benda macam tu, terus kita pada muka lah. Kan? Itulah masa kat dunia tak nak datang surau. Itulah masa kat dunia tak nak solat. Itulah masa kat dunia tak tu. Jangan. Walaupun betul, walaupun kita nampak benda tu memang dia buat. Contohnya memang dia pernah minum arak, kita pernah nampak dia tu tak tutup aurat, dia tu memang kita nampak buat benda-benda tu. Tapi jangan bila nampak je benda tu berlaku semasa pengkebumian jenazah, terus kita menghukum dia. Padahal dia punya bahagian tu dah selesai. Itu hanyalah dia dah berada di alam yang lain, di alam barzakh. Itu hal dia. Selepas itu yang kita pun tak dapat nak bantu. Kita sini kena bantu diri kita sendiri. Kita mohon ampun untuk diri kita dan mohon ampun untuk jenazah tersebut. Kalau lelaki apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Itu je yang terbaik, ya. Kerana itulah yang disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata baiklah kepada jenazah. Baik. Jadi pada hari ini kita akan membacakan bab yang agak baik juga untuk kita kongsikan, iaitu bab majaa fi qiraatil Quran 'inda al-qabri halati ad-dafni wa ba'dahu, wa annahu yasil ila al-mayt thawabun ma yaqra wa yud'a wa yastaghfar lah wa yatasaddaq alaih. Bab ini panjang, iaitu bab yang menyatakan tentang bacaan Al-Quran di kubur, ya, ketika mana dalam proses pengkebumian dan selepasnya. Wa annahu, dan ia boleh dikatakan sampai kepada jenazah tersebut atau mayat itu pahalanya apa yang dibacakan, apa yang didoakan, apa yang diistighfarkan dan apa yang disedekahkan atas nama jenazah tersebut. Itu akan kita bacakan hadis-hadis dan juga kalam-kalam ulama yang berkaitan dalam bab ini, insya-Allah. Baik. Qala Muhammad bin Ahmad al-Maruruzi, ya, sami'tu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul, ya, dinyatakan daripada kitab Al-Ihya Ulumuddin, ya, kitab Ihya Ulumuddin yang biasa kita baca, iaitu berkaitan kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dinyatakan dalam ini satu kisah bagaimanakah Muhammad bin Ahmad al-Maruruzi, dia mendengar Ahmad bin Hanbal. Siapa Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan? Ahmad bin Hanbal ini adalah yang kita biasa dengar pengasas mazhab Hanbali. Ya, 4 mazhab yang utama dalam fiqh kita, ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Ahmad bin Hanbal. So mazhab Hanbali ni adalah mazhab yang paling terkemudian lah berbanding dengan 4 mazhab tu. Dan mazhab Hanbali ni biasanya lebih kuat penghujahan dan pendalilannya. Kerana kalau kita tengok dari segi pendalilan penghujahannya, dia lebih kuat dari segi mazhab-mazhab yang lain. Itu dari perbandingan mazhab lah. Tapi kita nak ceritakan apakah kisah yang berlaku yang diceritakan oleh Muhammad bin Ahmad al-Maruruzi ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Idza dakhaltum al-maqabir faqra'u bi Fatihatil Kitab." Ya, apabila kamu memasukkan ke dalam kubur jenazah, maksud kita masukkan ke liang lahat tu, dalam proses masukkan liang lahat tu dari atas ke bawah,
mungkin dari kereta jenazah ni sampai ke bawah, ya. Faqra'u bi Fatihatil Kitab. Ya. Iringilah proses pengkebumian tersebut dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Maknanya sambil-sambil dikebumikan tu, ya, baca Al-Fatihah. Sebaik-baiknya. Maknanya orang yang pegang jenazah tu dan juga orang yang berada di sekelilingnya. Tak perlu tunggu imam, tak perlu cakap Fatihah kan, tak tahu baca hud. Ya. Baca sendiri-sendiri. Tak ada masalah. Ya. Faqra'u bi Fatihatil Kitab wal muawwadatain wa qul huwallahu ahad. Ya. Itu muawwadatain apa? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Dan juga qul huwallahu ahad. Maksud surah yang biasa kita baca bila tuan-tuan dalam tahlil lah. Bacaan tahlil kita tu bacaan yang baik lah. Dikumpulkan bacaan-bacaan tersebut untuk kita amalkan dan boleh dibacakan semasa dalam proses pengkebumian jenazah tersebut. Ya. Mungkin masa jenazah nak ke bumi tu, kita tengok nampak, kita tengok baca sekali. Bibir kita tu baca Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca. Ya. Waj'alu dhalika ahlul maqabir fa innahu yasil ilaihim. Ya. Moga-moga bacaan kita itu sampai kepada jenazah tersebut. Ya. Maksudnya benda tu boleh kita sebagai hadiah kepada jenazah tersebut. Wa qala Ali bin Musa Al-Haddad. Berkata Ali bin Musa Al-Haddad, kuntu ma Ahmad bin Hanbal fi janazah. Ini cerita kisah Ali bin Musa bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Aku pernah bersama Imam Ahmad bin Hanbal fi janazah, dalam pengurusan jenazah. Wa Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari yaqra. Pada ketika itu seorang rakannya Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari sedang membaca. Baca apa? Baca Al-Quran lah. Baca Fatihah dan ayat-ayat yang lain lah. Falamma dufina al-mayyit jaa rajulun dharir yaqra 'inda al-qabri. Ya. Dan dia melihat ada seorang lagi laki yang datang ke kubur tersebut dan membaca ayat Al-Quran. Faqala lahu Ahmad, Imam Ahmad berkata kepada laki ini, ya hadha innal qira'ah 'ala al-qabri bid'ah. Imam Ahmad mula-mula ni dengar dulu, jangan terus stopkan ya. Maksudnya pada ketika itu Imam Ahmad berkata, wahai lelaki, innal qira'ah 'ala al-qabri bid'ah. Sesungguhnya kau baca Quran di kubur ini bid'ah. Benda yang diada-adakan, benda yang baharu. Bukan benda yang sunnah pun. Ya. Falamma kharajna minal maqabir. So Imam Ahmad tegur kat lelaki tu, jangan baca Quran kat kubur, bid'ah. Okey, tak apa, selesai kat situ, orang lelaki tu pun tak baca. Falamma kharajna minal maqabir. Baik, bila Ali bin Musa Al-Haddad ini keluar bersama-sama, daripada kubur tersebut, dari tanah kubur tersebut bersama-sama dengan Ahmad bin Hanbal, qala Muhammad bin Qudamah li Ahmad. Muhammad bin Qudamah pun berkata kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, ma taqul fi Mubashir bin Ismail. Wahai Imam Ahmad, apa yang kau katakan ataupun sejauh mana kau mengenali Mubashir bin Ismail? Ya. Baik, qala thiqah. Okey, Mubashir bin Ismail ini adalah orang yang thiqah. Thiqah ni maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang boleh dipercayai kata-katanya, orang yang sangat baik akhlaknya, orang yang memang menjaga solatnya, orang yang paling thiqah ni orang yang memang sangat alim, jaga solat, jaga makan, berakhlak, jaga kata-katanya. Kalau dia cakap tu memang betul, semuanya kata-kata yang baik lah. Jarang dia menuturkan kata-kata yang tak baik. Itu namanya thiqah. Orang yang thiqah, dipercayai. Baik. Qal, berkata lagi, hal katabta anhu syai'an. Adakah engkau ada menulis tentangnya sesuatu? Ya. Maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal, na'am. Qal akhbarani. Baik, aku ada menulis apa tuan-tuan? Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal ni seorang imam yang orang cakap apa? Yang muktabar lah. Bila dia kata hal katabta anhu syai'an, adakah kau menulis tentangnya sesuatu? Maksudnya ada tak Imam Ahmad bin Hanbal ni mengambil kata-katanya? Mana kalau dia nak tulis kitab ke, contohlah saya nak tulis buku kan, saya akan jumpa orang-orang alim.
Bukan sembarangan orang, bukan orang-orang yang duduk saya saja, tak. Saya akan jumpa orang alim tu, orang alim ni masuk. Sebab apa saya jumpa? Sebab saya percaya dengan orang tu, kata-kata dia tu betul. Saya akan masukkan dalam buku saya kata imam ini ni. Maksudnya saya percaya dengan dia. Bukan saya ambil sembrono orang, siapa Syekh ambil saya masukkan dalam buku, tak. Itu dah dalam kita nak membaca buku kitab betul tuan-tuan, maksudnya kita tengok siapa penulisnya dan dari mana sumber dia menulis buku tersebut. Kan sekarang yang baru tuan-tuan ada satu buku yang namanya Lepat kan. Dia tulis kitab, dia ada terjemahkan, dia tafsirkan Bismillahirrahmanirrahim tu apa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca tak baca pun lagi baik tak bacalah. Tapi dia punya terjemahan Bismillahirrahmanirrahim tu sangat-sangat sesat dan menyesatkan, melencong. Dia kaitkan, na'udzubillah tuan-tuan, dia kaitkan dengan alat kemaluan lelaki dan alat kemaluan perempuan. Pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim, tafsiran dia tu. Allahu Akbar. Janganlah ikut orang macam ni. Ni semuanya fahaman batiniah. Apa maksud fahaman batiniah ni tuan-tuan? Faham batiniah ni antara amalannya ataupun antara perbuatannya adalah mereka ni dia orang tak solat. Solatnya apa tuan-tuan? Solat dengan niat. Oh, aku dah makam tinggi, aku tak payah solat. Cukup dengan niat. Termasuklah dalam ni benda-benda dia tafsirkan Al-Quran ni ikut kepala otak dia. Dan lebih kepada nafsu. Jangan ikut orang-orang macam ni tuan-tuan. Lepas tu bila kalau kita membaca, kalau kita berguru, dapatkan sumber yang betul-betul sahih, fahamkan, walaupun ilmu kita tak setinggi mana, tapi insya-Allah dengan ilmu yang kita ada, kita boleh menapis. Oh, ini kita dapat kata-kata ni pernah aku belajar sesuai dengan pemahaman Al-Quran, sesuai dengan pemahaman hadis. Oh, betul lah. Tapi kalau dia dah agak melalut, ada agak-agak dah macam kita sendiri pun ragu-ragu. Ya ke? Baik, tinggalkan terus. Itu maksudnya tuan-tuan. Baik. Jadi itulah maksudnya. Bila Muhammad bin Qudamah tadi bertanya kepada Imam Ahmad, kau ambil tak daripada dia? Ya, aku ada tulis daripada dia. Maksudnya, betul lah siapa? Dia katakan tadi, Mubashir bin Ismail ni orang yang thiqah. Baik. Apakah rentetannya? Baik. Berkata Muhammad bin Qudamah, akhbarani Mubashir bin Ismail. Telah dikhabarkan oleh Mubashir bin Ismail an Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Hajjaj an abihi annahu awsa. Dia sampaikan, maksudnya dia sampaikan daripada Mubashir. Dia nak beritahu kat Imam Ahmad ni. Kan? Sebab pertama sekali dia cek dengan Imam Ahmad, betul tak dia percaya dengan Mubashir bin Ismail ni? Betul dia percaya. So thiqah, maksudnya orang boleh dipercayai kata-kata dia. Baik, dia pun sampaikan apa yang Mubashir bin Ismail pernah sampaikan kepada dia. Awsa, dia pernah mewasiatkan idza dufina ay yaqra'a 'inda ra'sihi, apabila kamu sedang mengkebumikan jenazah, kamu boleh bacakan di kepalanya. Maksud semasa yang jenazah seperti yang pegang kepalanya itu, bacalah Bifatihatil Baqarah. Bacalah Fatihatil Baqarah. Apa maksud Fatihatil Baqarah? Pembukaan surah Al-Baqarah. Apa dia pembukaan surah Al-Baqarah? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Kita baca selalu tu. 5 ayat pertama tu. Tu namanya Fatihatil Baqarah wa khatimatuha, dan juga pengakhiran surah Al-Baqarah. Apa dia tuan-tuan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampailah amana rasulu bima la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah dan juga 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, juga ayat yang biasa kita bacakan dalam tahlil kita. Al-Fatihah, 3 kul tadi itu awal Al-Baqarah dan 3 akhir surah Al-Baqarah. So surah-surah ni ataupun ayat yang ini dinyatakan oleh Mubashir bin Ismail tadi, semasa kamu kebumikan, bacalah awal surah Al-Baqarah dan akhirnya. Waqal sami'tu Ibnu Umar yusi bidzalik. Aku juga pernah mendengar Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Itu adalah Abdullah bin Umar. Anak Umar bin Al-Khattab pun juga pernah berkata seperti itu. Maksudnya kata-kata sahabat. Kata-kata sahabat ni dikategorikan sebagai hadis mursal. Hadis mursal yang betul-betul hadis yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh sahabat. Maksudnya sahabat tu sendiri yang cakap bahawa benda ni boleh dilaksanakan. Iaitu
dinyatakan oleh Sami itu Ibnu Umar yusibi, aku pernah dengar Ibnu Umar pun mewasiatkan perkara yang sama. Maka berkatalah Imam Ahmad bin Hanbal, farji' ila rajul faqul lahu yaqra. Okey, sekarang patah balik dekat lelaki tadi tu, yang lelaki baca kubur yang aku cakap bid'ah tadi tu, cakap kat dia bacalah. Inilah adab orang alim, adab orang yang berilmu, adab dalam kita memahami ilmu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita belajar, ya betul kita belajar, tapi ilmu ni sangat luas, tuan-tuan. Mungkin kita belajar bab ni, kita dapat ilmu, ya betul-betul dalam bab ni, tapi boleh jadi orang lain pun belajar juga, dia belajar bab lain. Tapi mungkin satu masa orang ni cakap apa yang kita belajar tak sama dengan apa yang dia belajar. Tapi kita pun belajar daripada guru yang kita percaya, kita yakin, kita kenal. Dia pun belajar daripada guru yang diyakini oleh dia, dipercaya oleh dia. Kan? So, bila bertemu, kalau bertemu dua ilmu yang boleh kita katakan sebagai ta'arud, berta'arud itu dua ilmu yang katakan yang ni boleh, yang ni tak boleh. Kan? So, macam mana kita nak beramal? Pertama sekali, kalau memang itulah ilmu yang kita yakini, yang kita dah belajar betul-betul, beramallah terus. Kalau kita dapat tahu orang tu mengajar lain sikit daripada apa yang kita belajar, kalau kita tak tahu nak, kalau kita dah belajar banyak, dah belajar tinggi, bolehlah kita macam istilahnya nak, orang cakap apa, nak bukanlah berdebat tapi nak berhujah. Ini dalil kuatnya. Kalau kita tinggilah ilmu, bolehlah kita nak berhujah dengan tak boleh, kau salah, aku belajar ini dalilnya, ini boleh berhujah dengan dalil, berhujah dengan Quran, Sunnah dan sebagainya. Tapi kalau kita setakat itu je aku tahu, tak apalah, aku tak tahulah, aku tak buatlah apa yang kau buat sebab aku tak belajar yang tu, aku belajar yang ni, aku nak buat yang ni dia, cukup yang tu. Itu keadaan kita. Tapi kalau kita ada kemampuan, kita ada kekuatan hujah, mungkin kita ni lebih alim, lebih ni, berhujahlah dengan baik. Tak, aku belajar sini, ada dalil ni cakap sini, dalil ni, tapi kau belajar ni macam, itu tak ada masalah. Dengan beradab. Bukan nak menghentam atau memburukkan orang lain, ataupun, jangan, bukan macam itu caranya. Macam ni lah. Macam manakah teguran Muhammad bin Qudamah kepada Imam Ahmad bin Hanbal tadi? Macam tadilah. Imam Ahmad bin Hanbal awal-awal tadi cakap apa? Orang yang baca Quran kat kubur tu bid'ah. Kan? Tapi Muhammad bin Qudamah dia tak cakap, tak mana boleh itu, aku belajar, dia cakap boleh baca. Muhammad bin Qudamah, dia pun beradab dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tanya satu-satu, kau kenal tak Mubashir bin Ismail? Kenal. Dia orang tu macam mana? Dia thiqah, baik. Kan? Bila dia dah tahu Imam Ahmad percaya dengan Mubashir, barulah dia ceritakan. Maksudnya dia berhujah dengan baiklah. Dia tahu kekuatan dia, maksudnya dia nak membetulkan apa yang Imam Ahmad salah. Bukan dia nak menyalahkan Imam Ahmad, tak. Dia nak membetulkan pendapat Imam Ahmad yang mungkin salah tadi. Maka dia beritahulah Mubashir bin Ismail, ceritakan macam ni, boleh nak membacakan Al-Quran di kubur. Maka Imam Ahmad pun terima dengan terbuka. Sebab apa? Betul. Yang sampaikan itu pun orang yang dia percaya, orang yang dia pernah belajar, dan dia pun sampaikan, kalau macam tu, beritahu kat orang tua tadi tu yang aku cakap bid'ah itu, teruskanlah bacaan. So tak ada masalah kalau kita nak membaca Al-Quran di kubur. Cuma jangan sampai kita sampai tak balik rumah langsung lah. Kan? Sampai nak tidur dekat kubur, sampai jangan buat rumah kat kubur pula. Kan? Apatah lagi kalau ahli keluarga kita yang meninggal. Betul, kita kesian dekat ayah kita, kesian dekat mak kita, kesian dekat adik-adik kita yang meninggal. Tapi jangan sampai kita sendiri buat rumah dekat kubur, sampai tak nak kerja, tak nak makan, cuma nak baca Quran je. Itu dah hulu lah namanya, dah melampau. Dah melampaui batas. Jangan berlebih-lebihan. Kan? Baca macam yang tadi dia ajar sekadarnya. Semasa kita mengkebumikan jenazah, kalau boleh kita istilahkan sebagai bacaan talqin, dari tahlil sedikit dekat surau, tak ada, tahlil sikit dekat kubur, tak ada masalah. Yang ringkasnya. Sama juga kalau kita nak buat tahlil dekat kubur sekalipun, tuan-tuan, tak perlulah tahlil tu panjang-panjang sangat. Sekadarnya lah.
Kan orang lain pun ada urusan lain, kita pun ada proses jenazah tu nak selesai dah. Tapi kalau ahli keluarga itu tak nak, dia bersama orang, yang ini tak payah talikankan lah, kita pun janganlah berkerah, tak boleh, kena talikankan juga. Okay, ini nanti tak payah cakap panjang. Kalau ahli keluarga tu dia tak nak, kita pun okey, dah selesai jenazah kebumikan, dah balik, selesai. Itu hal keluarga dia, kita hormati pendapat dia. Mana yang biasa je dia tak cakap apa-apa, dia pun tak kisah, kita teruskan dengan apa yang biasa kita buat. Ya. Jadi benda tu kita kena sesuaikan ikut keadaan dan kehendak keluarga waris. Itu dalam kita nak bertoleransi dalam kita beramal, tuan-tuan ya. Baik. Qultu, ya. Berkata Imam Qurtubi, wa qad istadalla ba'du ulama'una ala qira'atil Quran 'ala al-qabri bihadits al-Asib ar-Rutab alladhi syaqqahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Okey. Imam Qurtubi pula berdalilkan dibolehkan membaca Al-Quran di kubur ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi mengoyakkan pelepah kurma. Ya. Kurma tu, tuan-tuan pernah tengok daun kurma tak? Pelepah kurma. Daun kurma tu, pokok kurma tu macam pokok kelapa sawit. Ya. Kalau tuan pernah tengok saya tu kat 20 ni ada tak pokok kurma? Ya. Okey. So pokok kurma tu macam kelapa sawit, daunnya pun lebih kurang macam daun kelapa sawit jugalah. Maksudnya dia style macam panjang-panjang tu kan. Kan. Jadi diceritakan kat sini bahawa Nabi SAW pernah mencabut atau mematahkan daun daripada pelepah kurma tersebut, daunnya. Thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala. Ya. Nabi melalui satu tanah perkuburan dan Nabi dengan mukjizat yang ada pada Nabi SAW, Nabi mendengar apa yang berlaku dalam kubur tersebut. Kan? Bila Nabi dengar dengan kelebihan mukjizat yang ada pada Nabi SAW, Nabi terus mengambil daun dan Nabi mengoyak duakan daun tersebut sebab ada dua kubur. Nabi meletakkan daun satu kat kubur ni, satu dekat kubur yang ni. Kenapa? Maka Nabi pun cakap, ya, la'allahu ay yukhaffifa 'anhuma ma lam yaybisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azabnya selagi mana daun ini tidak kering. Ya, maksudnya Nabi mendengar, ya, Nabi mendengar dua kubur tadi itu sedang diazab. Dalam hadis yang berkaitan dinyatakan bahawa orang yang ni dia kena azab sebab apa, tuan-tuan? Kerana dia tidak menjaga baul, tidak menjaga kencingnya. Apa maksud dia menjaga kencing, tuan-tuan? Satu, dia kencing ikut suka. Yang kedua, dia tidak cuci ataupun tidak bersih dalam istinjaknya. Maksudnya dia dah kencing tu, contoh kalau dia kencing dia pakai seluar, dia kencing, dia pakai seluar balik. Dia tak basuh pun. Ya, maksudnya dia kekal dalam najasah, dia kekal dalam keadaan bernajis. Kan, sebab dah kencing, dia tak cuci. Kan, bila tak cuci, satu, air kencing tu sendiri najis. Satu, kemaluannya itu tidak dibersihkan. Maka membawa najis lah, dia akan bernajis lah. Kan. So, kalau orang yang macam ni sebenarnya boleh terkena azab kubur, tuan-tuan. Hanya sebab apa? Senang cakap tak basuh kencing. Tak basuh kencing pun boleh kena azab kubur, tuan-tuan. Apatah lagi kalau benda-benda yang lain. Kan, apa benda yang besar? Tak solat, buka aurat, apa lagi? Ada satu lagi yang seorang lagi pula yang Nabi sebut dalam hadis tu, yang tadi sebab dia tak jaga, tak bersuci selepas dia buang air. Yang seorang lagi ni namamah. Namamah ni apa, tuan-tuan? Namamah ni mengadu domba. Apa mengadu domba? Suka bawa cerita. Kalau zaman kita ni suka viralkan benda-benda yang tak elok. Kan? Nampak je apa je benda yang tak elok dia viralkan. Apa je benda tak elok dia sebarkan. Kalau zaman dulu mungkin dia cerita dari mulut ke mulut. Kan, dia pergi rumah sana, pergi rumah sini, jumpa orang tu, jumpa orang ni.
Kan benda tu lambat sikit sampai. Zaman sekarang ni lagilah kena berhati-hati, tekan aja dah sampai dah dekat grup. Dekat grup ada berapa orang tuan-tuan? Grup tu, dan contoh grup WhatsApp ke, grup Telegram ni ada 200 orang. Tekan je video yang buruk tu, contoh orang tu apa, buat apa? Buatlah benda yang tak elok, kita pun tak nak cakap lah kan. Kan? Benda tak elok. Sebab tu benda tak elok tu kita tutup aib dia. Kita bagi tahu dia, janganlah buat benda ni, tak elok. Kan? Tapi dia tak nak, aku sebarkan biar pada muka dia. Saya suruh buat. Dia pun sebarkan. Kan? Sebarkan dekat grup. Satu grup tu ada 200 orang. Kan? 200 orang pun buka benda yang buruk itu. So, dia itu sedang menyebarkan nama mengadu domba. Apatah lagi kalau benda tu berkait dengan melaga-lagakan antara orang ni dengan orang ni. Dengan grup ni, dia cakap yang ni tak elok. Dengan grup ni, dia cakap, yang dia ni tak elok. Dia relax je. Kan? Ni semua geng-geng ni lah kita sebut apa, cyber trooper ni. Yang dibayar untuk menggodam ataupun menyerang media-media sosial. Kalau tuan-tuan follow lah, kalau tuan-tuan follow grup-grup media sosial ni tuan-tuan, kalau grup ni dia ada je orang yang nak hentam. Contoh grup A ni kan, kalau dia buat sesuatu tu, ada je komen-komen yang nak hentam dia ni. Pada benda tu benda okey je cerita, tapi dia tetap nak cari kesalahan. Kan? Yang grup yang ni pun sama juga. Ada juga. Kadang-kadang benda tu dibayar sesama sendiri. Kau tolong hentam grup ni, aku bayar 5,000. Kau hentam grup ni, aku bayar 5,000. Kerja ni memang orang cakap keyboard warrior. Dia takkan gunakan nama sebenar, gambar sebenar, dia guna gambar kartun, Doraemon ke, Pokemon ke, kan. Dia komen, dia cakap lalau orang gaduh, selesai. Yang penting korang gaduh. Aku dah selesai kerja aku, mengadu domba, melaga-lagakan. Tu juga antara sebab kena azab kubur. Kan? Kalau Nabi SAW tak apalah, Nabi, mukjizat Nabi. Itu pun Nabi cakap la'allahu ni apa? Harap-harapnya. Harap-harapnya. Bukannya Nabi cakap, okey, dia confirm. Kan? Nabi tak cakap confirm. La'alla. Semogalah harap-harapnya yukhafif, diringankan azab. Bukan bila Nabi letakkan daun tu, Nabi cakap, okey, confirm dia tak kena azab dah. Okay, selamat dia. Bukan, Nabi tak cakap itu. Nabi sebut la'allau, harap-harapnya. Pertama, harap-harapnya. Bukannya confirm. Yang kedua, khafif, diringankan. Bukan Nabi cakap semoga dihapuskan azab kubur, tak. Diringankan. Maknanya kalaulah dia kena hentam 500 kali, mungkin dikurangkan 200 kali lah kena hentam. Kan? Kena hentam juga. Yukhafif, diringankan. Sebab dosa. Kan? Nabi bukan pengampun dosa. Tuan-tuan kena tahu ya. Kita bukan agama Kristian. Agama yang sedang disambut sekarang Krismas ni kan. Kalau Kristian apa tuan-tuan? Kristian ni kalau paderi ni jumpa paderi bayar RM50. Wahai paderi, tolong ampunkan saya. Okey, kau dah bayar 50. Okey, dosa kau ampunkan boleh separuh je, dia seterampun. Sebab apa? Sebab kau bayar 50 aja. Bayar 100. Okey, bayar 100. Okey, dosa kau dah terampun dah. Boleh balik. Senang je kerja paderi tuan-tuan. Kan? Baik kita ni orang Islam tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa saya pun, Ustaz tolong Ustaz, saya ni banyak dosa Ustaz. Saya pun banyak dosa. Terutama saya pun banyak dosa. Mungkinlah nampak baik sikit lah. Kan, nampak baik sikit pada tuan-tuan lah. Agaknya lah kan. Sebab saya mengajar, cakap Arab sikit, baca kitab sikit. Ustaz ni bagus lah kan. Nampak macam baik lah kan. Okey, mungkin saya boleh doakan, ya Allah, kau ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Walaupun begitu, adakah saya memberikan satu jaminan? Amin, okey, dosa kau dah terampun dah, boleh balik. Tak ada. Saya cuma boleh mendoakan, ya Allah, ampunkanlah aku dan ampunkanlah dia, ya Allah. Tapi tak tahu terampun ataupun tidak dosa, saya tak tahu. Itulah kita orang Islam tuan-tuan lain. Ya. Jadi jangan beranggapan, contohlah ni sebagai contoh, bukan benda tak elok, tapi kalau janganlah kita beranggapan macam tu ya. Kalau contohnya surau ni buat kenduri tahlil, kita pun jamulah makanan yang lezat untuk jemaah. Kan? Janganlah sampai kita menganggap jamuan kita itu berunsur rasuah. Sampai tahap macam itu tuan-tuan. Apa maksud unsur rasuah tuan-tuan? Kita jamu nasi Arab.
Orang biasa jamu apa biasa? Jumput pisang je. Kan? Oh, dia sebab jamu nasi Arab. Okey, imam kena doa panjang sikit, imam. Sebab malam ni tahlil kita kena panjang sikit sebab jamuan kita nasi Arab. Kan? Tapi besok, imam, yang ni doa ringkas, imam, bagi jumput pisang je. Kan? Jangan sampai macam tu, tuan-tuan. Jangan sampai macam tu. Tak kisahlah orang tu bagi nasi Arab ke, bagi nasi lemak ke, bagi jumput pisang ke apa, doa kita tetap sama. Maksud sama apa ni, tuan-tuan? Kita doakan kebaikan untuk jenazah tersebut, diampunkan dosanya dan diberikan kesabaran kepada ahli keluarganya. Adapun pemberian ahli waris itu dari segi makanan dan sebagainya, itu adalah atas kemampuan dan bukan paksaan pun. Kalau sekiranya ada waris tu dia cuma kirim doa je, dia mesej, imam baru nak angkat takbir, tet bunyi SMS. Imam tolong doakan ni saya, okeylah. Tanpa memberikan apa-apa pun. Jumput pisang pun tak ada, air mineral pun tak ada, tanya khabar pun tak ada, terus minta doa pun tak apa, doa je lah. Kan? Itulah maksudnya keutamaannya kat sini. Yang bab sedekah tu bab kedua. Keutamaan kita sebagai orang yang masih hidup, kita doakanlah. Macam biasa kita doa, Rabbi fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, dosa kedua ibu bapaku dan dosa orang-orang mukmin. Apatah lagi ketika mana menghadapi hari hisab, hari penghitunganmu ya Allah. Itu maksudnya, tuan-tuan. Baik. Wa qad kharaja as-salafi min hadis Ali bin Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man marra 'alal maqabir," barang sesiapa yang melalui tanah perkuburan. Apatah lagi menziarahinya, wa qara'a qul huwallahu ahad, dan dia baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai habis, 11 marrah, dia baca tu 11 kali. Thumma wahaba ajrahu lil amwat u'tiya minal ajradi bi'adadil amwat. Dan pahala bacaan dia itu, sebanyak 11 kali surah Al-Ikhlas itu akan sampai kepada ahli kubur tersebut. Wahaba ajrahu lil amwat u'tiya minal ajri, dan dia pula dapat pahala seramai mana ahli kubur dalam situ. Maksudnya kalau tanah perkuburan itu ada 50 orang, mulai hadis ini 50 pahala lah dia akan dapat daripada bacaannya itu. Walaupun begitu, tuan-tuan, kita dah terangkan banyak-banyak kali, apa sahaja ganjaran yang kita dapat, tuan-tuan, kita jangan kira-kira. Maksud apa jangan kira, tuan-tuan? Kalau lah besok kita pergi ziarah tanah perkuburan Syekh nombor 1 tu, kita tengok, blok ni tak banyak jenazah, tak banyak kubur sangat. Blok ni banyak sikit, aku beli yang sinilah, banyak sikit aku dapat pahala nanti. Bukan macam tu, tuan-tuan. Yang itu bukan masalah kita nak kira banyak ke sikit pahala, tuan-tuan. Sampai kubur, ziarah lah. Apa tadi, kalau ada kubur ahli keluarga kita, bacalah surah-surah tadi tu, surah Al-Fatihah, surah 3 Kul, apa lagi, bacaan tahlil kita tu lah, senang cakap. Dan bab pahala ni kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada nak sampai kepada yang jenazah atau kita, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa rawi min hadis Anas, azan dulu okey. Sekejap untuk azan Isyak. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat subhanahu wa taala, sambung sikit lagi. Baik. Qala Syekh Al-Muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, aslu hadzal bab as-sadaqah. Okey. Apa yang kita nyatakan tadi dalam sebelum ini adalah tentang bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang kita niatkan sedekah kepada jenazah. Jenazah kepada orang yang meninggal dunia, sedekahnya. Baik. Jadi dalam bab ini mungkin ada khilaf, adakah sampai bacaan kita itu kepada jenazah ataupun tidak. Paling utama sekali yang tiada khilaf adalah bacaan
daripada anak-anak yang telah ditinggalkan oleh ibu bapa. Maksudnya kalau mak ayah tu meninggal, anak-anak sendiri, anak kandung yang baca Al-Quran, yang doakan, itu confirm sampai kepada jenazah. Yang jadi khilaf kalau bukan di kalangan anak-anak. Satu, kita biasa ingatkan kalaulah kita ada buat apa-apa majlis kenduri tahlil ke dan sebagainya, yang penting bukan sekadar dia sub ataupun third party, kan. Dia bagi je duit kat surau, okay, imam tolong bacakan tahlil untuk ayah saya malam ni. Yang dia, keluarga dia duduk tengok TV kat rumah, geng-geng joget-joget semua, tak apa, orang surau dah bacakan. Yang kita okey tu kat kubur. Senang je macam tu. Bukan macam tu tuan-tuan. Bukan macam tu. Kalaulah kita, kita sendiri ada nak minta, bukanlah minta, maksudnya macam kita kat tadi lah, kita bersedekah dengan makanan, bersedekah duit sebagainya, yang kita minta ihsan daripada imam dan juga ahli jemaah untuk doakan ayah kita dan sebagainya. Maksudnya kita kena join sekali. Kalau kita buatkan surau, kita join sekali sama-sama, bukannya just kita bagi duit yang tu je. Sama juga kalau kita buat dekat rumah, kan, kalau kita boleh buat kat rumah, kenduri tahlil sebagainya, orang surau datang, ya bagus, alhamdulillah orang surau datang. Kita yang anak-anak ni, terutama sekali anak-anak ni, pada masa yang sama duduk sekali dengan imam, dengan ahli Korea surau tu, ahli jemaah surau tu, duduk sekali baca Quran, baca tahlil sebagainya. Bukan sibuk layan tentang mutak. Masa bacaan tahlil tu, yang ada padanya baca Al-Quran dan doa tu, anak-anak terutama saya join sekali baca. Bab layan tetamu tu serah pada pakcik, makcik, sepupu, jiran diuruskan. Masa baca tu join sekali. Kerana apa? Yang paling awal, paling utama yang doa kalau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa anak-anak tadi tu naik dulu. Baru doa imam, anak soleh dan ahli jemaah yang soleh-soleh dan sebagainya. Doa anak tu yang naik dulu. So itu keutamaan kita kalau kita ada nak buat apa-apa majlis tahlil, doa selamat dan sebagainya. Baik. Di sinilah dinyatakan contohnya sabda Nabi SAW, ditanya tentang qasrus salah, tentang solat qasar. Kalau kita musafir, zuhur asar boleh dipendekkan 4 jadi 2. Jadi dah disebutkan bahawa sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatih. Itu adalah sedekah ataupun pemberian daripada Allah. Walaupun musafir kita sekarang taklah sepenat musafir zaman-zaman dulu, naik unta, naik kuda ataupun mungkin naik bas. Sekarang kita naik kereta besar-besar, relax dalam tu. Kalau dulu perjalanan 4 jam, sekarang sejam dah sampai, tak penat pun. Kan? So soalan pernah ditanya, biasa ditanya, Ustaz, perjalanan saya tak penat Ustaz, sampai ke Kedah 2 jam je. Kan, perlu ke saya nak qasarkan solat? Rasa macam tak berbaloi pula Ustaz. Kan? Jawapannya, qasar itu adalah sedekah daripada Allah. Allah dah bagi, ambil lah. Jangan kita pula yang memandai-mandai, fikir tak payah ambil lah. Contohlah orang bagi kita duit tuan-tuan, kan? Orang bagi kita duit, kita cakap tak payahlah, aku tak naklah duit ni. Tak boleh tuan-tuan. Orang bagi, kita ambil. Bila kita dah ambil, ikut suka kita nak bagi balik kat orang lain ke, kita nak guna tu pulang. Tapi kalau apa saja orang bagi, kita sebaiknya jangan sekali kita menolak. Jangan kita menolak. Contoh orang bagi makan ke, dia bagi kita patin tempoyak. Oh sorry lah, saya tak makan patin lah. Bagi lain lah, bagilah masak pedas ikan pari ke. Demand pula, orang dah bagi, ambil je lah. Kan? Kita nak makan ke tak makan, itu hal kedua. Kita boleh bagi kat orang lain pula, atau kita bagi orang lain. Maksudnya sama juga, apa saja pemberian termasuklah tadi. Termasuklah tadi, kalau Allah dah suruh qasarkan solat semasa musafir, qasarkanlah. Janganlah pula kita bilang, tak payahlah, aku tak pernah solat 4 rakaat juga. Seolah-olah kita pula sombong. Daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bersabda Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah. Setiap pagi, setiap pada tubuh badan kita ini, yang tulang belulang, sendi-sendi kita ini akan bersedekah. Apa maksud sedekah tuan? Fa inna kulli tasbihah sadaqah. Dengan kita bertasbih subhanallah, 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 itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilah sadaqah. Apa maksud tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah juga sedekah. Wa kullu takbirah sadaqah. Apa dia takbir? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar juga sedekah. Wa kullu tahmidah sadaqah.
Apa dia tahmidah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah juga adalah sedekah. Ya. Wa amru bil ma'ruf sedekah. Kita mengajak orang buat baik. Ya, suruh dia bersedekah, suruh dia solat, suruh dia tutup aurat, suruh makan dengan tangan kanan. Itu semua sedekah. Ya, amar ma'ruf. Wa nahyu 'anil munkar. Ya, mencegah kepada kemungkaran. Cakap jangan buat ni, jangan isap rokok, jangan berzina, apa lagi? Perkara-perkara maksiat munkar ni, kan? Jangan buka aurat. Kita bagi tahu itu pun juga satu sedekah. Wa yujzi an dhalik rak'atan yarka'huma min ad-duha. Ya, apatah lagi kalau dia mendirikan salat sunat duha. Salat sunat duha juga adalah salah satu kategori sedekah. Ya, maksudnya kita ni banyak beramal, sama ada dengan amalan solat kita ataupun dengan amalan zikir lidah kita, tuan-tuan. Baik. Oleh itu, walihada istahabbal ulama, disunatkan oleh para alim ulama, ziaratul qubur, menziarahi kubur. Jadi ziarah kubur ini sunat hukumnya, li'anna al-qira'ah tuhfatul mayit min zairihi, kerana dia berkait. Ziarah ni kita bukan sekadar ziarah saja. Bila kita ziarah, kita doakan kepada jenazah tersebut dan juga kita minta ampunkan kepada jenazah tersebut dan kita bacakan Al-Quran, ya, kepada jenazah tersebut sebagai salah satu sedekah kita. Ya. Dan saya tutup dengan satu hadis Nabi SAW, mal mayyit fil qabri, mal mayyit fi qabrihi, tidaklah jenazah di dalam kubur itu illa kal ghariqil mughawwath, kecualilah dia seumpama orang yang sedang menunggu-nunggu, kan, yantaziru da'wah talhaqahu, sentiasa menunggu doa orang yang berkait dengannya. Siapa dia? Min abihi, doa daripada ayahnya kalau meninggal itu adalah seorang anak. Wa au akhihi, daripada adik-beradiknya, kan, daripada kakaknya, daripada abangnya, daripada adik lakinya, adik perempuannya, dengan doa. Au sadiqan lahu, ataupun kawan-kawan karib dia. Orang kat kubur tu sentiasa menunggu doa-doa kita, tuan-tuan. Fa idza lahaqtahu kanat ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Bila sampai sahaja doa itu kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, cukuplah. Doa itu sampai yang boleh diampunkan dosanya, boleh diringankan azab kuburnya berbanding dengan dunia dan seisinya. Orang dah mati, tuan-tuan, kita nak bagi apa lagi? Kalau kita kat dunia ni, kita boleh bagi, kan. Contoh orang yang kawan-kawan kita tiba musibah banjir, kan, tuan-tuan, sampai kita doa, kita bagi dia balik apa yang dia hilang, kan. Tilam, makanan, pakaian. Kalau kita ada 2 kereta, bagi dia 1 kereta, kan. Itu kalau betul-betul ukhuwah tinggi, tuan-tuan, kan. Kan, bagi dia kereta. Kalau kita ada 2 rumah, bagi 1 rumah tu dekat dia, rumah dia dah tak ada, kan. Kalau kat Shah Alam ni nampak macam rumah tu ada lagi. Orang kat Ulangat tu, tuan-tuan, atau tempat lain, rumah pun dah tak ada dah, tinggal tangga je, kan. Itu ujian kepada dia dan ujian ke atas kita, tuan-tuan. Ya, ujian kepada dia atau musibah tu, ujian ke atas kita, sejauh mana kita nak bantu dia orang, kan. Sekurang-kurangnya paling lemah lah, tuan-tuan, doa kepada agar Allah berikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Jangan kita cela cemooh, pada muka tu pasal kau banyak dosa, tu orang sesi 20 ni semua kau orang banyak pahala, tak kena banjir pun. Tu sombong, tuan-tuan. Jangan saya cakap macam tu, kan. Alhamdulillah, saya pun maklum tengok dekat Facebook surah An-Nur, banyak bantu semasa banjir teruk itu, buat penempatan sementara dan kita bantulah, tolong masak dan sebagainya. Alhamdulillah, itu juga adalah ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Taala memberikan keselesaan, nak kata selesa taklah selesa, tapi memberikan kelegaan sementara kepada orang-orang yang sedang ditimpa kesusahan. Itulah harta yang kita boleh bantulah, tuan-tuan. Jadi itu semasa kita kat dunia, kita bolehlah bagi bantuan-bantuan yang material tadi. Tapi kalau orang dah meninggal, apa lagi dia nak? Doa kita lah, tu je lah. Apatah lagi kalau yang meninggal tu ayah kita, mak kita, adik-adik kita, anak-anak kita. Doa kita lah yang dia tunggu-tunggu. Ya, tuan-tuan, jangan sesekali kita kedekut doa ataupun sedekah dan bacaan Al-Quran kepada mereka, ya. Wa inna hadayal ahya' lil amwat, apakah hadiah yang paling utama? Ad-du'a wal istighfar. Doa kita
dalam ayat Al-Quran tadi ataupun istighfar kita. Ya, apa yang kita sebut tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu ataupun Allahumma ighfir laha warhamha. Itulah sekurang-kurangnya tuan-tuan. Ataupun doa yang ada dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, Rabbi ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah, ampunkanlah dosaku dari Muhammadku ya Allah, dan ampunkanlah dosa orang-orang beriman sehinggalah akan berlakunya hari perhitungan nanti ya Allah. Itulah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah berikan pengampunan kepada semua ahli kubur, kerana kita juga satu masa nanti akan jadi ahli kubur dan kita sendiri akan mengharapkan doa daripada anak-anak kita, doa daripada ahli keluarga kita dan doa daripada rakan-rakan kita insya-Allah. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita dan dosa orang-orang lain insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kata kerana segala kesembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.